Hai dan Assalamualaikum, saya Arifah Najia. Assalamualaikum, nama saya Nur Asyukufur binti Muhammad Yusri. Assalamualaikum, nama saya Nur Hafizah binti Ayub. Assalamualaikum semua. Nama diberi Nurul Sakinah binti Abdullah. Nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Sekian ini. Saya atas nama rakyat Janji Melayu tanah lahir yang dicintai. Kemerdekaan penuh kesatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth. Seluruh perjanjian yang telah dicapai. Bersatulah kita sebagaimana belum pernah kita bersatu dahulu. Hianat janji, hilang jasa. Aku takkan membelakangkan seorang yang telah berkorban segalanya demi bangsa Melayu. Pengorbanan jangan diluka. Siapa tolong kami bila kamu masuk lokap orang putih? Kejujuran dan kesetiaan kamu amat berharga. Tunku akan membawa Melaya merdeka, percayalah. One country and one nation. Kawan letak jawatan sebagai Yang di-Pertua UMNO. Walaupun tidak sehati, mereka sejiwa. Dalam perjuangan menuntut merdeka. Tunku perlu jelaskan sesuatu. Adapun negeri ini diterima daripada orang-orang Melayu, maka patutlah Sia-sia je lah usaha kita bantah Melayan Union kalau kita longgarkan kerajaan. for the last time, they are not going. Pecinta bangsa disanjung. Has he forgotten who came back to save Malaya? Perjuangan demi kemerdekaan. 1957. Review tentang movie yang bertajuk Hati Malaya. So, watak saya akan review adalah Sal. Okay, Sal. Okay. Sifat yang patut dicontohi daripada watak Sal? Okay. Sifat yang saya rasa patut dicontohi dari watak Sal adalah dia punya minat yang mendalam untuk mengetahui lebih lagi dalam sejarah kemerdekaan Malaysia. Dia punya passion tu, dan saya rasa itu patut dicontohi untuk anak-anak muda sekarang ni lah. Dan dia punya curiosity untuk tahu lebih mendalam. Macam contoh, okay, dia nak tahu pasal lebih dalam pasal kemerdekaan ni, dan dia pergi tempat, dia buat research. Dia pergi tempat tu sendiri untuk tengok sendiri live. Dan semangat tu lah yang kita nak menunjukkan yang kita betul-betul berminat dalam untuk melaksanakan benda tu sendiri. Dan tidak macam, dia bukan macam nak tak nak je kan. So dia memang betul-betul passionate dengan apa yang dia buat. Okay, itu yang saya rasa pasal Sal. Apa perkara yang membuatkan anda kurang senang dengan Sal? Perkara yang saya kurang sikit suka pasal Sal ni adalah dia ni macam seorang yang suka push orang lain, like a push over person. Macam dia macam triggered sikit bila orang lain tak terima pendapat dia. Macam contohlah macam yang poster tu lah kan, macam kita nampak lah macam dia tu, macam pemilihan poster like cover page magazine dia orang tu kan, like dia macam tak puas hati sangat lah bila macam yang lain tak setuju dengan dia punya pendapat. Dan satu lagi scene where dia bergaduh sikit dengan bos dia pasal rumah office tu. Like macam Sal pelekehkan kenapa nak kena beli benda rumah ni kan, office ni, sedangkan like diorang tak mampu sangat kan, mana nak cari duit. Sedangkan benda tu adalah personal matter orang tu sendiri, bos tu sendiri.
Okay, next saya akan review tentang watak mala yang dilakukan oleh orang yang sama, iaitu Maya Karin. So, kita proceed. Boleh terangkan pewatakan Mala? Okay, so apa yang boleh saya ulas tentang watak Mala ni adalah first kali dia ni memang seorang yang sangat lembut lah. Soft spoken. Bila dia bercakap tu pun ada bahasanya, ada lenggoknya. Tidaklah kasar. Cakap dengan orang pun macam beradab. So dia ni sangatlah lembut. So next adalah yang saya nampak dia ni seorang yang tegas. Walaupun dia lembut, tapi dia tegas dengan pendirian dia. Contohnya apabila dia ni dilamar oleh Zahari. Zahari ni suka dia kat dia kan. So dia dilamar oleh Zahari. Even diorang kan berlainan fahaman politik kan. Macam Zahari ni sokong Dato' On. Dan Mala ni sokong Tunku Abdul Rahman. Dan even macam contoh kita bercinta kan, like macam kita punya pasangan sokong orang ni. Dan macam kita pun ikutlah laki aku kan, ikutlah orang yang kita sayang kan. Macam even kita dalam family pun bapak kita sokong tu, kita pun ikutlah bapak kita punya fahaman kan. Tapi tak, Mala ni even memang betul dia tu sayangkan si Zahari tu juga, dia pun confess, tapi tak, dia still dengan pendirian politik dia juga. Mala ni kan, dia macam sanggup berkorban dia punya passion kat sokongan, nak menunjukkan sokongan dekat Tunku tu, sampaikan dia sanggup gadai harta barang kemas dia untuk biayai perjalanan untuk untuk runding kemerdekaan dekat London kan. Time tu rakyat Tunku dan rombongannya tak ada bajet. So Mala ni adalah orang yang first cakap tak apa, dia sokong dan dia buka gelang emas dia, barang-barang emas dia, dan dia start kumpul-kumpul derma kat orang lain. Itu nampak sangatlah macam sekarang ni kan, Ada persamaan tak antara watak Sal dengan Mala? Persamaan yang saya boleh kaitkan antara watak Mala dan Sal ni, iaitu pelakon yang sama, Maya Karin, tapi dua zaman berbeza. Benda yang saya boleh kaitkan kat sini adalah diorang punya semangat. Diorang punya semangat untuk mengetahui lebih kepada kemerdekaan. Macam Sal ni, dia punya semangat untuk gali lebih dalam tentang sejarah merdeka ni. Tapi si Mala ni, dia punya semangat untuk bebaskan tanah air kita daripada jajahan British lah. Kita nak merdeka, dan dua orang ni mempunyai semangat yang sangat tinggi lah. Bagi saya itu persamaan antara dua watak ni. So Sharifah Amani dia pegang dua watak. Yang pertama dia pegang sebagai Aisyah pada zaman yang dahulu, dan yang kedua dia pegang watak sebagai Ani pada zaman moden. Okey, watak Ani. Watak Ani ni seorang sahabat yang baik untuk kawan-kawan dia, iaitu Salmi, Rafiq dengan Halim. Dan dia juga seorang sahabat yang patuh arahan. Kawan dia suruh buat apa, dia buat semua. Dan dari segi pemakaian, saya rasa dia seorang yang neat, dua kacamata. Jadi saya rasa dia seorang neat dan seorang sahabat yang baik untuk kawan-kawan dia. Okay, watak Aisyah. Watak Aisyah dia lebih kurang macam watak Ani, masih seorang yang baik hati. Dan watak Aisyah ni saya nampak dia suka tolong orang. Ada satu scene ni, Aisyah dia tolong Mala sediakan makanan dekat kedai makan untuk orang-orang yang datang. So watak Aisyah ni dia baik dan dia suka menolong orang.
Okay, hari ni saya nak review pasal pelakon Rusdi Ramli, di mana dalam cerita Hati Malaya 1957 dia membawa watak sebagai Zahari dan juga Hali. Zahari ni adalah seorang anak muda yang bijak pandai, mempunyai keputusan terbaik dalam peperiksaan. Dia juga adalah seorang anak muda yang bercita-cita tinggi untuk menyambungkan pelajarannya dalam bidang undang-undang. Apabila dia mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaannya, dia juga menyatakan hasratnya untuk menyambung pelajaran dalam bidang-bidang undang-undang tersebut kepada orang Inggeris. Okey, adakah orang Inggeris tu beri kebenaran kepada Zahari untuk menyambungkan pelajaran? Okey, sudah semestinya tidak. Okey, orang Inggeris tu cakap kepada Zahari, ayah awak adalah seorang petani, so awak kena ikut jejak ayah awak. So lepas tu Zahari sangat marah sebab semangat dia nak belajar tapi dihalang oleh orang Inggeris. Di sini kita boleh nampak yang pada zaman sebelum kemerdekaan, orang Inggeris memang tak nak orang anak Melayu ni menyambung pelajaran sebab diorang tak nak anak Melayu ni bijak pandai, sebab nanti bila semua anak Melayu ni bijak pandai, diorang akan datang untuk mengambil kuasa mereka. Seterusnya, Zahari adalah seorang anak muda yang amat setia dan juga tetap pendirian. Okey, contohnya dalam cerita Hati Malaya, dia adalah seorang yang amat setia kepada perjuangan Dato' On sehingga dia tidak memberi peluang langsung kepada Tunku Abdul Rahman untuk menunjukkan kepimpinan beliau. Okey, sebab apa? Okey, dikata Dato' On ni adalah seorang yang memberi pendidikan kepada anak muda, memberi peluang pekerjaan. Okey, semasa Dato' On difitnah, pengkhianat, Zahari juga sentiasa ada dengan Dato' On dan tetap menyokong Dato' On. Okey, watak seterusnya yang dibawa oleh Rusdi Ramli adalah Hali. Okey, Zahari dan Hali ni adalah dua watak yang berbeza, di mana Hali ni adalah pada zaman era moden. Okey, Hali ni adalah seorang editor buku Hati Malaya 1957. Perwatakan Hali dan juga Zahari ni adalah lebih kurang sama pada pandangan saya. Kerana Hali ni juga suka akan perjuangan Dato' On, di mana bila mereka nak buat majalah, dia juga nakkan Dato' On kalau tak ada On, semua ni takkan jadi. Dia pengasasnya. Okay, dia juga bercita-cita tinggi kerana dia ingin membeli rumah yang bernilai hampir 2 juta atau itu adalah sebenarnya office mereka, walaupun ditentang oleh rakannya kerana nilai aku itu kena beli rumah ni tu je. Okey, tapi dia ada sebab apa kenapa dia nak beli rumah tu. Aku sebab itu adalah peninggalan datuk dia dan itu adalah tempat dia membesar. Kita tak mampu beli rumah macam ni. Dia kena beli Hali, realistiklah sikit. Aku cakap aku tahu apa nak buat. Korang buat kerja korang je, boleh tak? Terpaksa jual kerana ada masalah dengan syarikat. Sekarang ini giliran saya pula untuk menjawab segala soalan dan menerangkan dengan lebih mendalam mengenai watak-watak dalam filem 1957 Hati Malaya. Jom! Berkenaan soalan ini, pada pendapat saya, kepribadian yang dapat dilihat yang menggambarkan seseorang itu pakar dan pengetahuan banyak mengenai sejarah kemerdekaan, iaitu pada sebelum dan menjelang kemerdekaan, dapat dilihat pada watak Rafiq yang dipegang oleh Adlin Aman Ramli. Rafiq merupakan kawan kepada Ani, Salmi dan Hali, dan dia juga merupakan pelakon grafik. Pada minit ke-8, Rafiq menunjukkan hasil karya muka hadapan buku ilustrasi 1997 Hati Malaya dengan menyatakan bahawa dia meletakkan wajah Tunku Abdul Rahman kerana Tunku Abdul Rahman telah berjaya mendapatkan kemerdekaan, walaupun tidak dipersetujui oleh Hali yang menyatakan bahawa sebenarnya Dato' On Jaafar yang telah berjaya berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Rafiq menyatakan bahawa dia ingat akan sejarah kemerdekaan tersebut, tapi dia ingin menunjukkan bahawa yang sebenar-benarnya telah mendapatkan kemerdekaan ialah Tunku Abdul Rahman. Kita juga dapat lihat pada babak-babak yang lain di mana Rafiq telah menguji rakan-rakannya dengan menanyakan kuis, walaupun pada babak tersebut Rafiq
ternampak sebagai untuk melakukan sebarang jenaka, tapi sebenarnya itu adalah satu cara untuk menguji pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai kemerdekaan. Akhir sekali, kita juga dapat lihat pada satu babak ini di mana Rafiq menerangkan tentang sejarah yang berlaku, iaitu mengenai isu Natrah yang berlaku ketika menjelangnya kemerdekaan. Jadi, kita dapat lihat bahawa kebijaksanaan Rafiq dalam ilmu sejarah ini dapat menjadi satu panduan dan pengajaran kepada anak-anak muda zaman sekarang untuk lebih mendalami sejarah yang berlaku ke atas negara kita. Tidak dilupakan juga kepada Adlin Amar Ramli yang memegang watak sebagai Roshan ataupun dikenali sebagai Cikgu Roshan. Roshan merupakan orang tempatan di tanah Melayu dan juga merupakan rakan kepada Nurmala, Aisyah dan Zahari. Jadi kita dapat lihat pada satu babak ini di mana Roshan masih juga memperjuangkan perasaannya terhadap Nurmala, walaupun satu ketika ini Roshan terdengar satu perbualan antara Zahari dan Nurmala di mana Zahari telah meluahkan perasaannya dan Nurmala memberitahu bahawa dia memilih Zahari berbanding daripada Roshan. Roshan memberitahu Aisyah bahawa dia masih menunggu Nurmala sekiranya suatu hari nanti Nurmala akan memilih dia berbanding Zahari, dan Roshan juga telah memberitahu dengan berani yang memberitahu kepada Nurmala walaupun dia tahu Nurmala akan menolak perasaannya. Kita juga dapat lihat pada satu babak di mana Roshan juga merupakan seorang yang tegas dan berperiang teguh, di mana ada satu babak ini menunjukkan pertelingkahan antara Roshan dan Zahari mengenai pendapat mereka, di mana Roshan memilih untuk menyokong Tunku Abdul Rahman manakala Zahari berpendapat untuk menyokong Datuk An Jaafar. Bagi pandangan saya, Roshan merupakan seorang yang berpandangan jauh dan yakin akan pendirian dia, iaitu dengan menyokong Tunku Abdul Rahman, walaupun telah dibahas, telah ditentang oleh Zahari yang tetap juga menyokong Datuk An Jaafar. Walaupun kita dapat lihat yang sebenarnya pada babak ini menyatakan waktu ketika Roshan meluahkan perasaan kepada Nurmala dengan memberitahu bahawa dia menyokong Tunku kerana oleh sebab Nurmala menyokong Tunku, tapi sebenarnya Roshan telah dapat melihat bahawa dengan usaha Tunku dapat memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. So next adalah watak Tunku Abdul Rahman. So, apa yang buatkan anda kagum dengan Tunku Abdul Rahman? Okay, banyak sebenarnya watak, banyak sebenarnya benda yang buatkan saya kagum sangat dengan Tunku Abdul Rahman ni. Okay, salah satunya dia ni, kita sini boleh tengok dia seorang yang humble melalui filem tu. Dia seorang yang humble. Bila orang puji dia ke, dia cakap tak ada lah kan, apa semua kan. Itu menunjukkan dia humble lah. Dan next adalah dia ni seorang yang mudah didekati. Melalui watak yang kita tengok dalam movie tu, dia macam cakap sikit gelak-gelak kan, macam tidaklah nampak serius apa semua kan. So orang mudah dekat dengan dia. Dia tu seorang approachable dan macam mudah dekati. Dia ni pun suka melawat kampung, turun padang, melawat-lawat rakyat dia kan. Even dia tak involve first dalam politik sangat kan, tapi dia still care pasal rakyat dia. Tu menunjukkan dia ni seorang yang mudah didekati dan disukai oleh dia punya rakyat. Dan next adalah apa saya kagum, dia punya pendirian yang tetap lah kan. Macam kita boleh tengok dalam melalui filem tu, Datuk On dengan Tunku Abdul Rahman ni mempunyai fahaman yang berbeza. Datuk On ni cakap kita masih tak bersedia untuk terima kemerdekaan lagi kan. Dan kita kalau nak terima kemerdekaan, kita kena bersatu, terima beri kerakyatan kepada bangsa-bangsa lain macam Cina apa semua tu kan. Tapi Datuk On ni dia punya pendirian tanah Melayu hanya untuk Melayu sahaja. Kita tak boleh campur-campur kan. Dan orang Melayu tak perlu bersatu dengan bangsa lain. Dia punya pendirian tu. Dan dia still stick dengan pendirian dia. Dia cakap tak perlu pun macam tu, kita still boleh merdeka. At first lah. Sebab tu dia mempunyai fahaman yang berbeza first tu dengan Datuk On. Okay, next
kita nampak dia punya dedication terhadap nak ke arah perjalanan nak merdekakan tanah Melayu time tu adalah apabila kan dia sanggup gadai dia punya harta untuk bagi fund dana kepada UMNO time tu dia kata UMNO tak boleh ke mana kalau tak ada dana, tak ada duit, tak ada sen kan. Dan dia pun jual kedai dia. Okay, watak Datuk Jaafar. Datuk Jaafar ni dia orang pertama yang tubuhkan UMNO. So Datuk Jaafar ni dia nak jatuhkan Malaya Union. Dia jatuhkan Malaya Union dan dia nak dalam proses dia nak capai dua benda ni. Banyak benda dia buat, banyak masa dia lah banyak dia korbankan untuk negara. So antaranya dia pergi jumpa Raja-Raja Melayu untuk dapatkan persetujuan. Kemudian beliau berunding dengan pihak British banyak kali. Kemudian beliau berbincang dengan ketua-ketua bangsa lain, contoh MCA, MIC, dan beliau juga cuba untuk dapatkan kepercayaan daripada bangsa-bangsa Melayu. So berdasarkan pengorbanan perjuangan yang beliau lakukan, so kita dapat lihat beliau seorang yang bersemangat patriotism, cinta akan negara dan pendapat saya beliau seorang yang berani sebab beliau berani pergi berunding dengan pihak British seorang diri. Bagi seorang perempuan, saya rasa itu tindakan yang berani lah bagi seorang pemimpin. So dapat disimpulkan Datuk Jaafar ni seorang pemimpin yang berwibawa dan jujur dan amanah dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang ketua UMNO. Okay, siapa Anwar Malik ni? Anwar Malik ni adalah seorang kenalan rapat kepada Datuk Jaafar, atau lebih kurang macam orang kuat Datuk On. So, okay. Anwar Malik ni adalah juga anak Melayu yang amat cinta akan negara dan dia menentang apabila orang Inggeris ni nak buka kerakyatan kepada sesiapa sahaja. So dia menyeru orang-orang Melayu ni untuk bangkit bersama-sama untuk seluruh orang Melayu di tanah Melayu mesti bangun bersatu untuk menyumbangkan ini dan ini semua mesti dibangkitkan oleh orang-orang Melayu kita sendiri. Okey, apa inisiatif diorang ataupun usaha yang dilakukan untuk menyeru orang Melayu dan juga mengatasi masalah tadi? Okey, pada suatu hari di Batu Pahat Johor, atas nama Datuk apa yang kita nak bangkit? Anwar Malik atas dan nama juga seluruh rakan-rakan bangsa lain Melayu berkumpul di dan tanah Melayu. berbincang Nama yang sesuai untuk parti kita. untuk mengatasi masalah tersebut, dan United Malays mereka menubuhkan Organisation. United Malay Organisation atau lebih dikenali sebagai UMO, dan ini diberi nama oleh Anwar Malik itu sendiri. Anwar Malik juga adalah seorang yang amat setia kepada kepimpinan Datuk On dan sentiasa ada dengan Datuk On walaupun Datuk On ni dihina, dicerca, dimaki dan dituduh pengkhianat. Dia juga turut bersedih sekiranya Datuk On bersedih. Dia juga bersedih apabila Datuk On ingin menyatakan hasrat dia untuk keluar daripada UMNO. Di sini kita dapat lihat di mana kesetiaan seseorang itu terhadap sahabatnya dan tidak meninggalkan sahabatnya walaupun sahabatnya itu dituduh difitnah macam-macam daripada orang lain. Berkenaan pertanyaan ini, saya bersetuju untuk menyatakan bahawa pelakon Nur Asham Murad sebagai Tun Abdul Razak serta Ikram Dinsley sebagai Ahmad Badawi, di mana pada asalnya mereka berdua menyokong Datuk Jaafar ketika Datuk Jaafar memimpin UMNO,
Tetapi ketika Datuk An Jaafar membuat keputusan untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan meminta orang lain untuk menggantikan tempatnya. Kita dapat lihat pada satu babak ini di mana Tun Abdul Razak telah merayu dengan nada rendah diri, iaitu dengan meminta Tunku Abdul Rahman untuk memikul jawatan sebagai pemimpin baru dalam UMNO, walaupun Tunku bersangka bahawa banyak lagi lebih layak, iaitu seperti Tunku Abdul Razak, bagi Tun Abdul Razak, Ahmad Badawi, banyak lagi yang dapat memikul jawatan itu, tapi mereka merendah diri kerana mereka yakin dengan pengalaman yang ada pada Tunku dapat memikul sepenuhnya UMNO dan dapat memberikan kemerdekaan kepada negara mereka. Okay, watak Datin Sharifah Razak. So Datin Sharifah Razak ni dia isteri kepada Tunku Abdul Rahman. Seperti yang kita tahu, menjadi seorang isteri kepada ahli politik ni bukan tugas yang mudah. So Tunku Abdul Rahman ni dalam movie Hakim Malaya, dia pernah difitnah, banyak orang benci dia. So ada satu masa tu Datuk An Jaafar dia letak jawatan. Datuk An Jaafar beliau letak jawatan. Jadi calon yang terbaik Tunku Abdul Rahman, tak ada calon lain. So calon terbaik Tunku Abdul Rahman. So masa orang datang rumah bagi tahu Tunku Abdul Rahman, nak pujuk beliau terima jawatan tu, Datin Sharifah Razak jangan bagi peringatan dekat Tunku Abdul Rahman. Dia cakap dulu ada orang pernah benci. So Datin Sharifah ni macam dia nak ingatkan lah Tunku Abdul Rahman ni fikir betul-betul nak terima jawatan tu, fikir masak-masak dulu. So Tunku Abdul Rahman terima jawatan tu. Walaupun terima jawatan tu, dan Datin Sharifah Razak ni walaupun awal-awal macam berat hati, tapi akhirnya dia sokong suami dia sokong Tunku Abdul Rahman. So dapat kesimpulkan Datin Sharifah Razak ni dia seorang isteri yang supportive. Dia support, dia sokong suami dia, apa suami dia buat dia sokong. So Datin Sharifah Razak ni berjaya menjadi isteri yang terbaik untuk Tunku Abdul Rahman.